Baik Fahmi, saya akan kongsi lebih terperinci lagi mengenai bagaimanakah seperti yang Fahmi cakap pencapaian indikator SDG iaitu Sustainable Development Goals merupakan matlamat pembangunan mampan. Kita akan kongsikan bagaimanakah pencapaian indikator SDG yang terpilih mengikut bidang tumpuan. Dan untuk makluman anda, ini adalah laporan keempat yang menunjukkan indikator SDG di Malaysia. Dan apabila anda meneliti antara sebenarnya SDG ni indikator ada banyak, tapi saya akan kongsikan beberapa indikator yang penting saja untuk anda fahami setakat ini. Dan apabila anda teliti di hadapan saya mulakan dengan kemajuan masyarakat SDG. Ini adalah tumpuan kita untuk pastikan bagaimana kita dapat pastikan kemajuan masyarakat kita, dan dalam keadaan itu kita dapat lihat di sini iaitu perbandingan pada tahun 2021-2020. Di sini kadar kematian disebabkan kemalangan jalan raya, kalau anda dapat teliti pada tahun 2020 berada pada 14.3, iaitu bagi setiap 100,000 penduduk, dan manakala untuk tahun 2021 ia telah menurun sedikit kepada 13.9 nisbah setiap 100,000 penduduk. Dan selain itu, kalau anda lihat kemakmuran, bagaimanakah kemakmuran negara kita, sudah tentu kita akan lihat pencapaian dan keuntungan negara kita, iaitu seperti antara indikator utama apabila kita melihat prestasi ekonomi adalah kadar pertumbuhan tahunan KDNK sebenar per kapita. Dan di sini anda dapat teliti iaitu dua kotak putih ini menunjukkan tahun 2020 dan 2021. Kalau anda teliti sedikit kecil ini E. E ini adalah bermakna anggaran, dan P di sini ada bermakna permulaan di sini. Kalau kita tengok GDP kita, kadar pertumbuhan GDP kita pada tahun 2020 pada waktu COVID iaitu berada paras negatif 5.3%, manakala untuk tahun 2021 permulaan 2021 telah mencatatkan sedikit peningkatan kepada 2.71% di sini. Dan selain kemakmuran, sudah tentu kita nak tengok juga indikator SDG yang mampan. Bagaimanakah penjagaan bumi kita? Apabila kita bercakap mengenai penjagaan bumi, sudah tentu kita akan kaitkan dengan barang-barang yang kita boleh kitar semula. Dan di sini kita lihat bagaimanakah kadar kitar semula nasional, jumlah tan bahan yang dikitar semula. Di sini kalau anda dapat teliti, di sini kalau saya kongsikan lebih detail, kalau anda dapat jumlah tan bahan yang dikitar semula, perbandingan antara 2020, 2021, 2020 iaitu meningkat kepada 4.3 juta tan metrik pada tahun 2021, dan kadar kita semula kebangsaan juga telah meningkat pada tahun 2021 ada pada 2020 iaitu sebenarnya 31.5%, walaupun pada 2020-2021 kita sudah berada di fasa pemulihan, dan kita nampak lihat angka pun sudah meningkat dalam penjagaan bumi kita, namun masih jauh lagi untuk kita capai dalam matlamat pembangunan mampan ini SDG. Dan kalau kita nak tengok bagaimanakah keamanan negara kita, sudah tentu lagi aman, lagi senang kita untuk menuju kepada pembangunan dan pertumbuhan negara yang lebih baik. Dan kalau anda dapat di sini, kita akan lihat keamanan kita, sudah tentu kita akan kaitkan dengan jenayah. Bagaimana kita nak kurang ke jenayah agar kita dapat nikmati keamanan negara kita, mungkin bukan hanya di peringkat negara tapi di peringkat masyarakat dan setiap pihak dan organisasi. Dan kalau di sini anda dapat lihat dua bahagian, iaitu bunuh dan mencederakan, dua jenayah yang antara utama yang kita beri fokus pada bunuh, iaitu pada tahun 2020-2021 kita dapat lihat penurunan kepada 243, iaitu jenayah bunuh telah menurun pada tahun 2021, dan sementara mencederakan pada 2021 juga telah menurun jenayahnya kepada 4,063. Dan untuk anda saksikan iaitu perbandingan antara 2020 dan 2021 ini tidak jauh lagi, dan sudah tentu kita masih perlu turunkan lagi angka-angka ini, bukan sahaja lebih rendah tapi turun ke angka lebih banyak lagi menghadapi kehadapan. Jadi untuk kerjasama, bagaimanakah kita mencapai kerjasama antara bandar dan luar bandar? Sudah tentu melalui penggunaan teknologi dan juga capaian internet. Sudah tentu pada waktu COVID-19 kita telah mengalami perubahan trend dalam kalangan masyarakat di mana kita terpaksa dan harus mengadaptasi penggunaan teknologi dan juga capaian internet untuk kita berhubung kerjasama walaupun kita dalam kemelut iaitu krisis ekonomi dan krisis kesihatan. Di sini anda dapat saksikan penggunaan individu yang menggunakan internet untuk kita lihat di peringkat SDG pada jumlah, iaitu pada 2020-2021 iaitu meningkat amat ketara daripada 2020 kepada 2001 kepada 96.8%, lagi 4% sudah capai 100%. Dan ini pada tahun 2021, mungkin tahun 2022 mungkin ada angka dia lebih tinggi sedikit. Dan kalau kita lihat dua komposisi bandar dan luar bandar, iaitu
Kalau bandar, kita dapat lihat penggunaan peratusan individu yang menggunakan internet di bandar iaitu pada tahun 2020 itu sebanyak 92.4%, di mana ramai orang sudah mula beralih kepada penggunaan teknologi dengan jaringan internet, dan pada 2021 sudah tentu orang sudah biasa dalam trend penggunaan digital yang meningkat kepada 97.7% peratusan individu yang menggunakan internet pada tahun 2021. Dan untuk kita saksikan pada tahun di kawasan luar bandar, iaitu tidak jauh jurangnya di kawasan bandar, iaitu sebanyak 79.4%, tapi ini adalah pada tahun 2020. Kalau kita teliti pada tahun 2021, ia telah meningkat sedikit 93.5%. Dan ini adalah kita dapat lihat kerjasama dalam penggunaan internet, teknologi capaian internet sudah tidak jauh jurangnya antara bandar dan luar bandar, kesemuanya berada lebih di paras 70%. Dan kalau anda dapat lihat indikator SDG pada tahun ini, pada tahun 2021, kita ada sebanyak 175 indikator tersedia daripada 240 indikator global. Dan kalau anda teliti, iaitu sebanyak 71%, lebih 70% indikator yang tersedia untuk SDG ini. Dan daripada 175 ini, untuk indikator baru yang merangkumi iaitu 29 indikator baharu di peringkat nasional dan 20 iaitu indikator di peringkat daerah. Dan apa yang perlu saya boleh kongsikan daripada data-data ini adalah, Fahmi, untuk kita pastikan bagaimanakah untuk kita sudah tentu kita sudah dalam recovery phase, recovery process, sudah tentu untuk kita tingkatkan lagi capai matlamat pembangunan mampan SDG ini, sudah tentu usaha sedang digiatkan lagi agar kita dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan kekal dalam momentum pembangunan negara, Fahmi. Ya, betul tu Nina, dan untuk mengulas lanjut hala tuju Malaysia dalam mencapai aspirasi matlamat pembangunan mampan 2030 ini, kita bersama dengan Amin Kamal, Ketua Sains dan Teknologi ML Research. Selamat datang. Terima kasih Amin kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Dan jika orang kata boleh ditanyalah, persoalan bila kita bercakap tentang SDG ini, adakah Malaysia berada di landasan yang betul bagi mencapai matlamat pembangunan mampan menjelang 2030, dan adakah ia akan semakin susah untuk capai matlamat ini pada masa akan datang berikutan kebimbangan kemelestarian global? Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi Fahmi dan Nina. Terima kasih kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Sudah kita lihat tadi laporan daripada Nina, secara umumnya memang kita nampak ia semakin baik. Tetapi itu secara umum, dan kita perlu lihat dan teliti dengan lebih mendalam supaya kita tahu petunjuk atau indikator mana yang terlibat dan sama ada relevan atau tidak dengan situasi Malaysia sekarang. Dan kita perlu tahu antara 2020 hingga 2021 kebanyakannya ada impak dari pandemik dan pembukaan ekonomi secara beransur-ansur. Contohnya, tadi ada dilaporkan tentang kadar kematian kemalangan jalan raya, dilaporkan di bawah aspek kesihatan. Ya, walaupun ia menunjukkan penurunan, tetapi ini disebabkan sekatan perjalanan rentas sempadan yang dilaksanakan semasa PKP. Dan kita lihat sasaran lain di bawah aspek kesihatan. Contohnya, sasaran 3.8 iaitu mencapai perlindungan kesihatan sejagat ataupun universal health, perlindungan risiko kewangan, akses kepada penjagaan kesihatan, akses kepada ubat-ubatan. Dan walaupun penunjuk ini adalah diberi statusnya tersedia, tetapi hakikat sebenar mungkin tidak berapa tepat. Kita baru sahaja mengalami dan mungkin masih mengalami krisis kekurangan ubat-ubatan di banyak hospital, dan juga masih mengalami isu golongan luar bandar, isu akses kepada golongan orang asal di pedalaman dan lain-lain, isu melibatkan isu kesihatan. Dan juga kita lihat KDNK tadi kan, kita lihat ia meningkat, tetapi yang pentingnya tentu sekali itu kerana pembukaan ekonomi secara beransur-ansur. Tetapi persoalan yang penting, adakah rakyat merasakan kadar pertumbuhan ini? Contohnya Ringgit Plus recently ada membuat satu survey yang menunjukkan kita menghadapi kemelesetan dan inflasi, di mana kebanyakan orang mempunyai simpanan yang semakin berkurangan.
Ini adalah kerana isu aliran tunai dan lain-lain. Dan 70% daripada responden mereka, 3,000 responden, menunjukkan mereka mempunyai simpanan kurang daripada RM500 sebulan atau tidak berjaya menabung langsung. Ya, jadi ini menunjukkan satu isu yang agak sukar untuk rakyat, mengharungi masa yang agak sukar, terutamanya kemelesetan dan inflasi yang kemungkinan berterusan hingga 2023. Aspek keselamatan yang kita lihat tadi, I think that one kita boleh give credit where credit is due lah ya. Bilangan jenayah itu kerana lebih ketat aktiviti penguatkuasaan oleh pihak berkuasa dan lain-lain. Dan internet use, saya nampak tadi internet use kadar penggunaannya melonjak. Ini juga kerana work from home, banyak menggunakan internet semasa lockdown, semasa zaman pandemik. Jadi ini adalah observation yang agak expected, yang kita sangkakan. Tapi yang lebih penting ialah peratusan penggunaan internet secara produktif. Kalau kita lihat artikel daripada Bank Negara pada 2018 contohnya, lebih 80% pengguna internet menggunakan internet untuk memuat turun media dan bermain game. Dan hanya segelintir sahaja menggunakan internet secara produktif. Dan dalam laporan itu, 9.1% menggunakan untuk networking, rangkaian profesional, 11.8% content creation ataupun penciptaan kandungan, dan 4.8% sahaja yang mengambil kursus dalam talian ataupun online courses. Jadi itu adalah aspek-aspek yang kita perlu teliti dengan lebih. Dan melibatkan aspek persekitaran. Of course, recycling tadi menunjukkan aspek yang meningkat, dan juga sisa klinikal juga dikendalikan dengan lebih sempurna. Tetapi bagaimana pula dengan peningkatan penggunaan plastik di Malaysia, di mana Malaysia dianggap salah satu penyumbang terbesar pencemar plastik di Asia Tenggara, terutamanya ekosistem air dan lain-lain sumber alam sekitar yang agak kritikal situasinya sekarang. Jadi pada pendapat saya, secara ringkas, pertumbuhan yang baik, tapi masalah-masalah tertentu kekal relevan dan masih ketara bagi Malaysia. Itu pendapat saya. Okey, kalau kita reflect balik waktu Tun Dr. Mahathir waktu pentadbiran beliau yang lalu berkata Malaysia terpaksa harungi 4 kekangan utama dalam usaha melaksanakan kesemua 17 agenda yang digariskan menerusi matlamat pembangunan lestari SDG 2030. Ia juga merangkumi yang terlibat degrasi kawasan hutan, laut dan sumber air tawar serta peningkatan kejadian geomorfologi dan hidrometeorologi, dan termasuk juga isu untuk kita imbangi kepentingan etika dan keadilan dalam perubahan iklim selain penyusutan kadar pengeluaran makanan serta sistem ekonomi yang dipacu alam sekitar. Kalau kita tengok juga dikesan menjadi faktor utama penghalang usaha merealisasikan SDG 2030 ini. Jadi Amin, masalah-masalah ni bagaimana kita boleh tangani? Ini adalah pemerhatian yang benar. I think you mentioned the important things. Kalau kita rujuk pada indikator Global Food Security Index contohnya, daya tahan sumber asli yang disebut Nina tadi, dalam indikator ni menunjukkan Malaysia mencatat 18.5% skor, iaitu skor yang sangat lemah dalam penunjuk ataupun indikator lautan, sungai dan tasik, iaitu sumber-sumber air di Malaysia ini, yang jauh di bawah skor purata dunia iaitu 60.9%. Jadi ini menunjukkan pencemaran air yang serius. Jadi seperti saudara Harith dan Nina sebutkan tadi, ini berkait rapat dengan isu pengeluaran makanan ataupun isu food security yang telah disebutkan, dan isu pengeluaran makanan ini berkait rapat pula dengan isu penjagaan sumber air dan kegagalan kesemua isu-isu ini memberi impak yang meluas. Ya, ia bukan hanya pada pengeluaran makanan saja dan ia bukan dari segi persekitaran saja. Kita akan melihat impak-impak lain yang berkenaan dengan SDG seperti kos barangan meningkat, akses yang berkurangan terhadap makanan, kita mendapat pengurangan permintaan agregat ya, dari segi barangan dan perkhidmatan yang akan menurunkan KDNK. Dan jikalau tidak dibendung,
um, boleh mengancam kestabilan politik dan merosakkan kemajuan teknologi dan daya tahan ekonomi dan sara diri. Jadi itu semua memberi impak yang negatif kepada indikator-indikator SDG. Jadi isu-isu yang disebutkan ini memerlukan kita memberi tumpuan terhadap nexus ataupun apa yang kita sebutkan di email research, iaitu perhubungan antara air, tenaga dan makanan. Dimensi ini ataupun ketiga-tiga dimensi ini tidak diberi penekanan yang secukupnya bagi pendapat kami, dan terutamanya kerana ini adalah elemen-elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam isu keselamatan makanan dan persekitaran contohnya. Dan selain keselamatan air dan pengurusan sumber air dan daya tahan sumber asli juga harus diberi tumpuan. Ia memerlukan penghayatan, contohnya penghayatan ekonomi bulat ataupun circular economy yang merentas semua sektor. Dan tentu sekali penyelesaian ini memerlukan penekanan terhadap penggunaan teknologi-teknologi baru. Dan amalan ekonomi bulat ataupun circular economy, pelaksanaan teknologi baru, amalan penjanaan semula, memerlukan penguatkuasaan undang-undang, badan penguasaan yang fokus, bebas dan juga dikuatkuasakan, dan tentu sekali melibatkan bajet 2023 memerlukan bajet lebih besar dan standard ataupun piawaian yang baru untuk kita audit laporan-laporan SDG ini. Dan jikalau seperti yang saya sebutkan tadi, ia merangkumi lebih kurang 5 SDG. Contohnya SDG ke-6, Clean Water, SDG ke-12, melibatkan Responsible Consumption, SDG ke-13, Climate Action, SDG 14, Life Below Water, dan SDG 15, iaitu Life on Land. Jadi, ini hanya dalam satu aspek sahaja, dan telah pun ia merangkumi 5 SDG sekaligus. Oleh itu, itulah salah satu cara kita untuk mengatasi, memberi fokus terhadap perhubungan antara air, tenaga dan juga makanan. Itu pendapat saya. Amin, dalam landscape Malaysia ini, adakah soal literasi SDG itu kurang diberikan kepada masyarakat, dan bagaimana pula pelaksanaan di peringkat tempatan? Ini termasuk isu misalnya kemiskinan dan ketidaksamaan, perubahan iklim serta diskriminasi jantina, etnik atau kelas melalui agenda inklusif yang jelas, terutama di dalam mendekati kumpulan rentan dalam usaha pelaksanaan matlamat pembangunan mampan di peringkat tempatan. Macam mana, Amin? Saya anggap dia soalan yang bagus dan very timely soalan, Fahmi. Seperti disebutkan tadi, isu-isu ini menjadi antara faktor-faktor utama, bukan faktor utama, tapi antara faktor-faktor utama penghalang merealisasikan SDG 2030. Dan isu yang disebutkan ialah isu kemiskinan dan ketidaksamaan serta isu diskriminasi, terutamanya di Malaysia ini diskriminasi dari segi etnik ataupun kaum, yang menjadi isu ketara di Malaysia. Dan jikalau kita lihat SDG 16, matlamat ke-16, ia melibatkan penggalakan masyarakat yang aman, pembangunan mampan, penyediaan keadilan untuk semua dan membina institusi yang berkesan dan bertanggungjawab. Dan sasaran-sasarannya ialah memperkukuhkan institusi negara dengan relevan. Dan sasaran kedua ialah menggalakkan dan penguatkuasaan undang-undang dan dasar tanpa diskriminasi. Oleh itu, pendapat saya dan selaras dengan sasaran-sasaran SDG yang saya sebutkan tadi, menangani isu-isu ekonomi jangka masa pendek mesti seiring dengan penyemaian benih perubahan jangka masa panjang. Untuk mengatasi isu-isu ketidaksamaan dan diskriminasi ini, kerana menetapkan budaya baru itu bermula sekarang dan bermula dari atas. Sebab kita tahu, jikalau kita tidak melakukan ini, akan berlaku mengikut pengalaman negara sebelum ini, berlaku diskriminasi dan ketidaksamaan dalam pembuatan dan pelaksanaan dasar, di samping ketirisan, pembaziran, penyelewengan, korupsi dan salah guna kuasa dan lain-lain. Jadi tidak kira apa pun polisi ataupun inisiatif ataupun pelan kerajaan, ia tidak memberi impak yang maksimal jika pelaksanaannya
tidak bersandarkan kepada komitmen kepada perubahan dan reformasi institusi dan struktur. Jadi di AmeriSearch kita ada membuat saranan yang dipanggil Innovation Agenda ataupun agenda inovasi untuk dikuatkuasakan dan dilaksanakan oleh pentadbiran baru ini sebagai satu gerakan holistik dan tumpuan diberikan kepada item satu dan kedua ialah perpaduan dan toleransi dan kedua ialah ketelusan radikal dan tadbir urus baik. Maksudnya radical transparency and good governance. Kerana di sini kita lihat adalah satu sumber bagi masalah utama di Malaysia iaitu isu-isu perpaduan, isu-isu moral etika dan isu kekurangan intelek dan bakat. Ya, jadi kalau kita memberi tumpuan kepada isu perpaduan dan toleransi, memberi tumpuan kepada ketelusan radikal dan tadbir urus yang baik, ia menjadi tunjang kepada isu yang disebutkan Fahmi tadi, iaitu isu-isu ketidaksamaan dan diskriminasi. Bersamalah isu-isu lain seperti isu korupsi dan masalah tadbir urus. Dan item ketiga di dalam agenda inovasi ini ialah membendung kos. Kerana kita tidak melupakan isu-isu tentang rakyat. Dan ini melibatkan menyelesaikan ketidakcekapan, pemecahan monopoli-monopoli, penghapusan kartel-kartel yang harus menjadi keutamaan pentadbiran. Ya, bukan ditinggalkan dan dilupakan dan menumpukan pada rantaian nilai yang memuncak harganya. Dan ini menjadi tunjang kepada isu kemiskinan dan ketidaksamaan yang disebutkan Fahmi tadi. Ada lagi lain-lain contoh-contoh shore di AmeriSearch, contohnya keselamatan makanan yang telah saya huraikan dengan panjang lebar tadi. Ya, kita perlu bajet 2023 perlu memberi bajet secukupnya untuk sektor pertanian, menerajui pelaburan dalam penggunaan teknologi, amalan mampan di sektor pertanian, perikanan, penternakan dan lain-lain. Dan juga program-program pemerkasaan belia dalam penglibatan agro makanan negara. Dan kita ada lain-lain shore yang telah kita berikan seperti transformasi digital, sains teknologi, tapi saya tidak mahu olah dengan lebih. Tapi dengan sikit banyak itulah pendapat AmeriSearch tentang bagaimana kita ingin mengharungi masalah-masalah ini. Dan itulah cadangan-cadangan kami, Fahmi.